dengar insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bertemu. InsyaAllah minta maaf tadi asal pukul 11. Sebenarnya nak buat awal lagi, tapi oleh kerana dalam perjalanan Allah izin terpaksa pergi ke menghala ke Rimbunan Kasih dari Kuala Lumpur, daripada Bangi tadi, daripada kawasan Bangi lah dan kemudian selepas itu pergi ke Melaka. Sampai kat Melaka terpaksa pergi ke Bukit Baru pula, sehingga ada perbincangan, ada masalah sikit dari sudut pengurusan air dan sebagainya. Sampai sini jumpa pula dengan orang air lah Melaka Air, syarikat air Melaka untuk nak cuba menyelesaikan masalah air di Rimbunan Kasih ni. Kita terperangkap lah dalam masalahnya. Apa masalahnya? Ada tunggakan yang banyak. Tunggakan tu masalahnya bukan kami punya, dan tunggakan tu juga di bawah nama orang lain, di bawah nama Maim lah, Maim Majlis Agama Islam. Jadi oleh kerana di bawah Majlis Agama Islam tu kan, bagaimana tunggakan tu bermula daripada orang sebelum daripada kami datang. Jadi itulah, kalau kita tidak buat, tidak bayar, tidak ni, dia tak boleh nak bagi air. Kita nak bayar bukan kita punya. Kalau sikit tak apa juga, 15,000 11,000. Jadi itulah masalahnya. InsyaAllah tadi minta maaf lah, bincang pun baru habis. Jadi bila habis bincang, saya teruslah duduk kereta, tak nak set up kat pejabat pun tak sempat, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Apa pun yang Allah bagi pada kita terbaik lah sebenarnya, untuk memberikan kematangan pada kita, memberikan satu kekuatan pada kita, untuk kita supaya dapat menjadi orang yang lebih bersedia dah, bersiap sedia insya-Allah. Jadi pada kali ini, pada hari ini sebenarnya saya nak buat malam semalam, tapi itu pun Allah tak izin malam semalam. Allah ada hal tak dapat nak buat lah. Jadi insya-Allah kita buat pada hari ini. Dan tajuk yang kita nak sama-sama bincang ni di dalam beberapa mungkin ada 2-3 siri lah yang saya tulis kat situ, ialah berkenaan dengan tabiat jalan kebangkitan ini. Kita macam mana dia punya tabiatnya, macam mana dia punya ciri-cirinya lah. Dan di situlah kita akan berhadapan dengan sunnatullah. Sunnatullah, kita akan berhadapan dengan peraturan-peraturan yang Allah tetapkan dah. Dan di antara perkara yang paling penting
antara perkara yang penting lah, insya-Allah sebut kat sini, iaitu kita nak melihat dari sudut gangguan musuh. Gangguan musuh. Jadi panduan-panduan bagaimana kita ingin berhadapan dengan gangguan musuh. Musuh yang kita akan berhadapan dengan kemuncaknya ialah musuhnya adalah Al-Masih Dajjal. Kita akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Kita akan berhadapan dengan tentera-tentera Dajjal. Kalau kita tengok zaman kita ni samalah macam zaman dulu Musa alaihissalam. Musa berhadapan dengan Firaun dan tenteranya, kerajaan dan tentera. Kemudian samalah macam Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia berhadapan dengan Namrud. Jadi begitu juga dengan Isa dia berhadapan dengan tentera Rom, Maharaja Rom, dan kemudian dia punya kekuatan tenteranya dan sebagainya lah. Jadi kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang sama, lebih kurang lah. Sunnah Allah ni dia akan berulang. Jadi insya-Allah kita akan tengok di bawah satu tajuk yang saya pilih ni ialah untuk nak melihat tentang bagaimana kita perlu mendapatkan panduan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan bersabar di atas gangguan musuh. Kita akan fokus kepada gangguan musuh, dan insya-Allah kita akan mungkin tak sempat hari ni lah, mungkin akan yang satu lagi kita akan tengok kebenaan bagaimana contoh-contoh dari kisah-kisah yang berlaku lah. Contohnya kisah Ashabul Ukhdud, parit api, kisah berkenaan dengan bagaimana sahabat-sahabat berhadapan, bagaimana tabi'in sampailah kepada kita pada zaman ini. Contohnya kisah yang berlaku kepada gerakan Islam, yang berlaku di Tunisia, yang berlaku di Algeria, yang berlaku di Sudan, yang berlaku di Somalia Sudan, yang berlaku di Mesir, contohnya Ikhwanul Muslimin. Jadi bagaimana tribulasi yang berlaku tu kita akan ambil pelajaran lah. Tetapi mungkin bukan pada hari ini, kita akan tengok mungkin pada siri yang akan tak sempat nak buat hari ini. Baik, jadi antara perkara yang penting dalam kita nak berhadapan dengan ujian musuh ni, dan kita jangkakan ujian ini akan bertambah hebat. Saya telah pun mendapat satu berita, kita kata video yang menyatakan berkenaan dengan bagaimana mereka sedang merancang satu pandemik contagion yang lebih besar lagi daripada COVID-19. Jadi mereka telah pun merancang, dan perancangan itu telah pun diwar-warkan oleh Bill Gates sendiri dan dia punya kuncu-kuncunya lah. Jadi kita akan berhadapan dengan satu penyakit baru, dipanggil SEER, SEER. Dia singkatan severe something lah. Nanti kita akan tengok yang tu kemudian sikit. Tapi nak sebut sini, memang mereka sentiasa merancang lah untuk nak buat macam-macam. Jadi kita akan berhadapan dengan pandemik lagi sampailah pada tahun 2025, 2026 kita akan terus berhadapan dengan kita kata biological weapon, chemical weapon, sehingga kan kita akan berhadapan dengan kematian yang banyak. Dalam perancangan mereka kali ini digambarkan sekurang-kurangnya 1 bilion akan mati. Sekurang-kurangnya 1 bilion akan mati. Dan juga digambarkan berjuta-juta, millions of people akan mati daripada berbagai kontinen termasuk Eropah. Dan begitu juga bayi pun akan mati juta-juta jugalah. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang mereka rancang itu cukup hebat lah. Jadi dia akan berlaku PKP lagi, PKP lagi dan sebagainya. Sebab tu kita kena sedarkan diri kita bahawa kita sedang dalam ujian, dan kemudian kita akan berhadapan dengan ujian yang besar. Juga kita kena sebarkan kepada rakyat, kepada masa, supaya rakyat dan masa memahami macam mana nak berhadapan dengan ujian ini. Dan bukan saja yang itu, kita kena cuba sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita, terutamanya majlis raja-raja, terutamanya kita kata penguat kuasa, polis, tentera. Begitu juga dengan kita punya orang-orang politik yang ada hati lah,
Ramai yang tak ada hati dah, tak ada jiwa dah. Baik, jadi yang pertama sekali saya nak sebut kat sini ialah berkenaan dengan bersabar. Pada tahapan sekarang ini, maknanya kita sedang bersabar untuk berhadapan pada tahap dipanggil takwin. Takwin ni tahap pembentukan. Kita ni masih lagi di dalam tahap untuk membentuk kekuatan umat, kesedaran umat dan sebagainya. Dan ini faktor yang penting. Jadi apabila kita berhadapan dengan gangguan musuh ini, antara perkara-perkara yang penting bukan sahaja kita dengan Allah dari sudut doanya, dari sudut ikatannya, zikrullahnya dan sebagainya, tapi kita kena menyusun supaya kita bersama-sama secara jamaah. Sebab tu Nabi gambarkan dalam hadis-hadisnya, dia kata apa? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Jadi Nabi gambarkan akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini ta'ifah yang akan menang, sentiasa menang. Jadi Nabi gambarkan dia bukan dalam bentuk individu kan. Nabi tak sebut di kalangan umatku kan, di kalangan umat-umat sekalian contoh, tapi Nabi sebut ta'ifah. Dan sebab itulah perkara yang penting bila kita nak berhadapan dengan ujian-ujian ini, kita tak boleh kita hadapan seorang-seorang. Kita kena berhadapan secara jama'i. Kalau Nabi Musa AS dulu, dia ada saudaranya Harun contohnya kan. Jadi dia nak berhadapan dengan Fir'aun. Macam Nabi Ibrahim AS contohnya, walaupun dia seorang-seorang dia, tapi bagaimana sehingga digelarkan oleh Allah kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Ibrahim ni dia special lah, special. Tapi orang macam kita ni perlukan kepada struktur, kepada jamaah, kepada sahabat-sahabat. Sebab tu Allah menggambarkan kita kena bersama-sama di dalam perjuangan ini. Dia tak boleh seorang-seorang. Kalau seorang-seorang mungkin kita akan tewas. Jadi sunnahnya ialah kita hendaklah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, membentuk ukhuwah yang mantap. Kemudian daripada situlah kita akan diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kita diperintahkan Allah untuk bersabar. Tapi sabar bukan hanya sabar seorang-seorang, sabar secara jama'i, secara bersama-sama. Allah firman dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bagaimana Allah gambarkan kepada kita, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dalam surah Mudassir pula, walirabbika fasbir, Allah gambarkan ayat 7, walirabbika fasbir, dan untuk menyahut seruan Tuhan kamu untuk sama-sama dengan Islam itu, maka bersabarlah, fasbir. Jadi yang pertama sekali yang diulang-ulang banyaklah di dalam ayat-ayat Allah ini, bila dikaitkan dengan perjuangan, dikait dengan tabiat jalan ini. Sebelum kita bincang tabiat jalan ni, kita disuruh sabar dulu. Jadi nak sabar ni bukan senang, nak sabar bukan senang. Tetapi sabar inilah yang merupakan sesuatu yang tercermin daripada semua perkara yang berlaku di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, memang kena sabar, tak boleh buat apa. Bayangkan kita nak berhadapan dengan negara-negara yang jahat contohnya. Berhadapan dengan tentera-tentera yang jahat contohnya, pemimpin yang ada pengaruh yang jahat. Macam Sayyidina Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, bagaimana dia berhadapan dengan seluruh negara, dia seorang-seorang dia, Namrudnya dan sebagainya kan. Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa dia ada Hawariyun, ada Hawari. Baik, jadi sinilah dipintakan kita supaya sabar. Dan dalil kesabaran ini banyak sangat dalil kesabaran, dan kesabaran mesti secara bersama-sama dalam rangka kita hari ini. Jadi kita lihat bagaimana kita tengok apa bebanan-bebanan yang dihadapi oleh orang Islam. Antaranya berat bebanan penderitaan ini yang menjadi kita kata yang menggegar jiwa orang beriman itu. Kalau zaman Rasul SAW, jiwa Nabi juga digegar, maknanya digoncang. Allah goncang sampai peringkat Rasulullah SAW sendiri digoncang oleh Allah dengan ujian-ujian yang hebat di atas jalan itu. Dalam bentuk caci maki, mungkin kita akan berhadapan dengan caci maki.
Mungkin ada orang yang maki hamun kita. Mungkin akan ada orang yang boykot kita, menghina, mengejek, menganiaya. Ada yang ditangkap, diperkosa. Mungkin kita berhadapan dengan penyiksaan. Jadi ada di kalangan kita yang mungkin berhadapan dengan penyiksaan. Mungkin akan ada yang dibunuh, ada yang diusir, dihalau daripada negara dia sendiri, daripada rumah dia sendiri. Inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalinya daripada Taif. Jadi Rasulullah SAW kita tahu setelah dia berhadapan dengan boykot, berhadapan dengan kematiannya Abu Talib, berhadapan kematiannya isterinya Khadijah, dalam keadaan penuh kesedihan. Dakwah tak boleh buat pula tu dekat Mekah, disekat. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Nabi berdoa. Nabi berdoa, ya Allah, saya bacakan maknanya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin ila man takiluni. Ini Nabi doa ni masa selepas dia kena halau dengan budak-budak, kena baling dengan batu, kenapa di Taif. Maka Nabi doa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, ya Allah, ilaika dha'fan quwwati, atas segala kelemahan-kelemahan aku. Jadi Nabi menggambarkan kepada kita masa tu sedih sangat. Sedih sangat kerana dakwah tidak diterima. Sedih sangat kerana masa tu dihalau oleh orang-orang yang bodoh, yang diupah kan. Jadi Nabi gambar apa? Allahumma inni ya Allah ashku ilaik, aku mengadu pada Engkau ya Allah, dha'fan quwwati, atas segala kelemahan aku. Jadi Nabi minta. Ini adalah antara perkara yang berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas ketidakberdayaan aku tak mampu ya Allah, ketidakmampuan aku menghadapi kezaliman manusia. Jadi Nabi minta pada Allah, ya Allah, aku nak mengadu ya Allah, aku tak berdaya, aku tak mampu, aku lemah nak berhadapan dengan kezaliman manusia. Alan nas, berhadapan dengan manusia ni, ya arhamar rahimin, wahai zat yang ar-rahman, wahai zat yang rahim, yang penyayang, yang pengasih. Ila man takiluni. Kemudian dia tanya, ya wahai Tuhanku, kepada siapakah Engkau nak serahkan aku lagi? Macam itu. Jadi bukan saja Nabi kata tak mampu, tak berdaya, tak kuat, lemah dan sebagainya, dhaif kan. Maka dia kata, ya Allah, kezaliman manusia tadi, Engkaulah ya arhamar rahimin. Nabi tak doa buruk pada orang yang buat jahat kat dia tu. Cuma sebut aja, orang ni buat ni, orang ni zalim kat aku dan sebagainya. Tapi Engkaulah ya arhamar rahimin, Engkaulah ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian Nabi kata lagi, ilaman takiluni, ya Allah, kepada siapa lagi kah Engkau akan serah? Engkau akan serah kepada siapa lagi ya Allah? Jadi Nabi meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kita nampak bagaimana Nabi begitu sedih sekali pada masa itu. Apakah kau akan beri kepada musuh? Adakah kau nak serahkan aku kepada musuhmu, ila aduwi yatajahamuni? Apakah kamu akan berikan aku kepada musuh aku, atau kamu akan dekatkan aku kepada kekuasaan kau? Jadi Nabi minta nak bagi musuh lagi ke, ataupun nak dekat pada kekuasaan. Aku tak peduli. Nabi kata apa? Tak peduli. Nak bagi kepada musuh ke, nak bagi kepada kekuasaan kau ke apa, aku tak peduli ya Allah, asalkan Engkau tidak murka pada aku. Ni doa Nabi ni kan. Datang kesusahan demi kesusahan, kepayahan, Nabi pun mengadu, ya Allah, sesungguhnya aku lemah, ya Allah, sesungguhnya aku tak daya, ya Allah, sesungguhnya aku tak mampu nak berhadapan dengan kezaliman manusia ni. Tapi Engkaulah ya arhamar rahimin, Engkaulah yang ar-Rahman ar-Rahim. Dan kemudian kan, kalau kau nak serahkan aku kepada musuh-musuhku,
ataupun kepada yang dekat dengan kekuasaanmu, beri kemenangan, aku tak peduli ya Allah, tak apa, asalkan engkau tak marah ke aku. Jadi Nabi kan, Allah nak bagi apa pun tak apa, asalkan kau tak murka ke aku. Ni doa seorang yang begitu kuat hubungannya dengan Allah, beriman tadi. Kita hari ni macam mana? Kalau kita ada masalah kan, kita ada masalah, kita ada suatu kesusahan, ancaman dan sebagainya, maka kita akan minta ke Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong, ya Allah. Kita minta engkau hapuskanlah ancaman tu, engkau jauhkan aku daripada kesusahan. Kita minta macam itu kan. Ya Allah engkau bagilah aku kemenangan, gitu kita minta kan. Ya Allah engkau hancurlah musuh, engkau begini. Kita minta supaya kita menang cepat, gitulah. Nabi tak. Nabi kata apa? Aku lemah, aku tak kuat, aku tak berdaya berhadapan dengan kezaliman manusia ni, ya Allah. Maknanya lemah, mengaku lemah, hamba kan. Kemudian engkau lah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kemudian Nabi kata apa? Kalau engkau bagi aku kepada siapa pun, musuh ke, mereka nak pukul aku ke, nak sakiti aku ke apa, ya Allah, aku tak peduli, asalkan engkau tak murka, tak marah ke aku. Ini Nabi. Jadi doa Nabi ni menunjukkan kepada kita bagaimana, macam mana pun Allah bagi ujian kepada dia, bagi Nabi SAW, bagaimana hebat pun kan, aku tak peduli ya Allah, engkau bagi apa pun, aku terima, aku sabar, aku redha. Yang penting engkau tak murka ke aku. Inilah satu kunci yang pertama sekali, bagaimana sabar itu adalah merupakan, kita kata, intipati kepada segala peristiwa yang berlaku. Segala perkara yang berlaku dalam hidup kita ni, dia punya intinya nak sabar. Nak sabar. Sebab kenapa kita kena sabar? Kerana ujian tu datang daripada Allah. Allah yang bagi, bukan musuh yang nak buat. Bukan musuh nak buat, Allah bagi semua tu. Jadi kuncinya sabar. Jadi kita tengok ujian tu, jangan nampak ujian aja. Kita nampak inilah Ar-Rahman Ar-Rahim yang bagi, kita pun serah. Tapi kita mengaku kita lemah. Jangan kita belagak tiara pula. Kita belagak, kita kata, oh saya ni kuat, saya ni pandai, saya ni. Maka masa tu kita akan tertipu dengan diri kita. Jadi kita kena mengaku. Bila ada berhadapan dengan ancaman ni, mengaku depan Allah ni, saya tak mampu ya Allah, saya tak kuat ya Allah, tak berdaya, saya lemah ya Allah, sungguh-sungguh ya Allah, aku lemah ya Allah. Engkaulah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Arhamar Rahimin. Kita minta ke Allah sebagai Tuhan yang ada pengasih, ada penyayang. Kemudian kita, ya Allah, aku tak peduli asal kau tak murka ke aku. Macam itu. Ini Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menyambung lagi, nak menunjukkan bagaimana Nabi mentarbiah kita ni supaya kita sabar. Kemudian Nabi tak minta apa-apa. Nabi kata, aku tak peduli ya Allah, asal kau tidak murka pada aku. Aku yakin keampunanmu. Jadi lepas kita kata ya Allah, aku tak peduli lah, kan nak bagi apa pun, yang penting kau tak murka ke aku ya Allah, tak marah ke aku. Kemudian aku yakin kalau ada kelemahan apa, engkau ampunkan. Engkau ni maha pengampun. Ampunanmu sangat luas, tidak terhingga. Jadi minta ampun. Mula-mula sekali Nabi ajar kita minta ampun dulu. Kita berhadapan ujian, paling kurang kita akan kata, saya ni nak apa dia panggil, nak minta ni minta tu kan. Kita tak redha dia tu. Jadi oleh tu kita pun terperangkap dengan diri kita. Yang pertama sekali kita minta ampun. Lepas kita dah kata, ya Allah, aku lemah, aku tak berdaya, aku tak kuat, aku tak mampu berhadapan dengan musuh-musuhku ya Allah, ataupun dengan manusia tadi, zalimnya tadi. Kita minta kepada Allah apa? Kita minta kepada Allah keampunan. Keampunan. Keampunanmu sangat luas, keampunanmu sangat hebat, maha agung, maha luas, maha tinggi, tidak terhingga. Kemudian lepas tu apa Nabi minta? Aku berlindung dengan nur wajahmu. Jadi kita minta pula perlindungan daripada Allah. Bila dah minta ampun, ya Allah, engkau lindunglah aku ya Allah. Aku minta perlindungan daripada cahaya wajahmu, yang menjadikan segala kegelapan itu terang menderang. Minta hidayah ke Allah, minta kekuatan ke Allah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di atas nur itu semua persoalan dunia dan akhirat menjadi baik. Semua benda jadi baik. Bila Allah melindungi kita, semua benda akan jadi baik. Sesungguhnya aku takut. Yang aku hanya takut, kata Nabi SAW, hanyalah murka engkau ya Allah. Murka engkau ya Allah. Yang takut murka Allah aja. Bagimu segala penyerahanku. Bagimu segala penyerahan. Nabi kata, aku serah semua yang ada kat diri aku ni. Dan aku, sehingga engkau reda. Terserah pada Allah, sehingga Allah reda kepada kita. Tak ada kekuasaan. Wala hawla, wala quwata illa billah. Jadi Nabi kata apa? La hawla wala quwata illa bika. Tidak ada kekuasaan, tidak ada upaya melainkan dengan pertolonganmu. Jadi nombor satu, apa sahaja pun yang kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, memang tabiat ni akan susah, tabiat jalan ni akan susah. Jadi apa pun, nombor satu Nabi ajar kita patah balik, cari redha Allah. Yang susah tu dia akan diangkat nanti. Nanti Allah akan angkat kesusahan tu. Allah akan angkat ketakutan tu. Penderitaan tu. Kesakitan tu. Allah akan angkat. Tetapi yang penting, bila kita jumpa Allah, Allah tak murka dengan kita. Allah tak marah kat kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi bila berhadapan dengan kesusahan ni, jangan kita melihat kesusahan tu. Kita komplain, kita komen, kita minta diangkat segera. Jadi itu semua Allah bagi. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah. Kita minta kekuatan daripada Allah. Kita kena mengaku kita hamba. Ini antara apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Arid radhiyallahu an, dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ini dia salah seorang daripada mustad'afin. Hamba lah. Dia kata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pada ketika itu sedang berbaring. Berbantalkan selendangnya di naungan Kaabah. Jadi sedang berbaring di naungan Kaabah. Pada waktu itu kami sedang berhadapan dengan kekejaman. Kaum musyrikin duk tangkap, duk ejek, cela, maki, laknat, boykot, macam-macam orang musyrikin buat kepada orang Islam. Lalu aku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa ketika itu baginda sedang berbaring di sebelah Kaabah, di sebalik lindungan Kaabah tu daripada bayang-bayang matahari tadi. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat tanya ni Khabbab bin Al-Arid. Al-Arid dia kata apa? Ya Rasulullah, tidakkah engkau sudi ya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kami? Jadi Khabbab minta apa? Minta Nabi doa. Ya Rasulullah, sudilah doa untuk kepada Allah untuk kami. Bantu kami ni. Kami dah kena macam-macam ni. Khabbab tu, salah satu dia kena ketuk dengan besi. Kepala dia. Sampai kepala dia lembik, dia pensan. Hampir mati begitu. Hampir mati. Jadi teruk sahabat-sahabat ni kena seksa ataupun kekejaman yang berlaku. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, kan, sudikah engkau berdoakan untuk kami ni? Banyak sangatlah ni kena ketuk sampai pensan dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan satu ucapan, satu kata-kata yang jujur, yang keluar daripada hati, yang ikhlas, tetapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, bebanan yang berat, dengan ancaman, dengan tentangan-tentangan yang hebat. Jadi kita lihat pada masa itu terpukulnya jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan berbagai ancaman, berbagai siksaan, sampai terpaksa sebahagiannya diarahkan hijrah ke Ethiopia, Habsyah. Sebahagiannya pula terpaksa dalam keadaan apa namanya kita panggil berhijrah, dan kemudian ada yang mati dibunuh, ada sebahagiannya mati dibunuh dan sebagainya. Dan di sinilah kita melihat bagaimana dengan jujurnya sahabat-sahabat cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudilah berdoa untuk kami. Sudilah berdoa untuk kami. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat tadi, sampai ada yang meninggal dunia syahid. Ada yang syahid meninggal dunia, Yasir meninggal dunia, Sumayyah meninggal dunia, tetapi digambarkan oleh
oleh sirah, daripada sejarah, bagaimana mereka itu sentiasa berada dalam keadaan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nombor satu. Jadi untuk kita memahami akan tabiat jalan kita nak berada di atas jalan iman, jalan Islam, jalan dakwah ini, maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bagaimana huffatil jannatul bil makarih. Syurga itu dikelilingi oleh berbagai-bagai perkara yang makarih ni benda yang kita tak suka, benda yang kita benci. Jadi maknanya kalau kita berhadapan dengan kehidupan yang ada pada hari ini, nak berhadapan dengan Dajjal, nak berhadapan dengan tenteranya dan sebagainya, maka kita akan berhadapan dengan kesusahan, penghinaan, penganiayaan, penzaliman, mungkin sebahagiannya akan masuk dalam penjara, sebahagiannya mungkin akan diseksa dan sebagainya. Dan di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa kita akan berada dalam keadaan yang dikelilingi oleh perkara yang kita tidak sukai, tak sukai. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melihat bagaimana sebahagian daripada nabi-nabi dulu, bukan zaman nabi je, bukan zaman Nabi Rasulullah, nabi dulu pun ada yang telah digergaji tubuhnya, dibelah dua dengan gergaji, dan kemudian ada yang disikat dengan sikat besi, dagingnya disiat-siat, dan ada yang dibakar dengan parit yang disiap api, dibakar, dan ada yang diikat, dipijak. Ini semua berlaku kepada para rasul dan anbiya sebelum ni. Para rasul dan anbiya sebelum. Begitu juga kepada mereka yang bersama dengan iman, Islam dan sebagainya. Jadi syurga ini yang kita kata redha Allah ni, syurga dikelilingi oleh makarih. Bil makarih. Makarih ni apa? Benda yang kita benci, yang tak suka. Jadi bila kita faham yang ini sebagai mukadimahnya ini, maka kita pun boleh bersedia. Boleh bersedia. Jadi persediaan ni, jadi apa yang kita hadapi pada hari ini, contohnya kesusahan, kepayahan kita hadapi yang ada pada hari ini, mungkin sebahagian kita kena sakit, mungkin kena buang kerja, mungkin sebahagian kita dah jadi muflis, dah jadi bankrupt kerana mungkin ada banyak benda yang berlaku dalam kehidupan. Jadi itu semua merupakan sebahagian daripada ujian-ujian, dan bakal mendatang ni lebih hebat lagi. Jadi sebab tu tabiat di atas jalan dakwah ni, kita akan berhadapan dengan kita kata perkara-perkara yang kesusahan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Tuan-tuan, kita nak rasa hari ni kita mungkin puasa panas, mungkin lapar, mungkin sakit, mungkin susah. Jadi Allah gambarkan, apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Padahal belum datang lagi pada kamu ni ujian, sebagaimananya hal yang telah berlaku kepada orang sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, digoncang, wazulzilu, digoncang, sampai hatinya bergoncang, bergetar, digoncang dengan bermacam-macam ujian dan cubaan, sehingga di kalangan rasul dan orang-orang beriman, hatta yaqulur rasul wallazina amanu, sehingga berkata rasul-rasul, sehingga berkata orang beriman, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan datang? Bilalah Allah nak datangkan pertolongan? Katakanlah, ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah, ingatlah, sungguh-sungguhnya pertolongan Allah terdekat. Jadi kalau kita lihat hari ini sampai hati digoncang, rasa takut yang melampau, kemuncak, rasa sakit yang memuncak, mungkin dibuat macam-macam. Jadi masa tu kalau sakit jangan buat sakit, katakan kena seksa, apa kan, sakit jangan buat. Kita hanya patah balik pada Allah.
Sebab tu sebelum kita sakit ni, sebelum kita susah ni, kita kena banyakkan zikrullah. Allah, Allah, Allah kan. Allah, Allah kan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illallah. Kita dengan Allah ni kena dekat, kena rapat, sentiasa sebut nama dia. Sebab tu kita kena sebut nama dia banyak-banyak. Kenapa kita kena zikran katsira, zikir banyak-banyak? Kerana sebenarnya bila kita berzikir tu, Allah akan bersihkan hati kita. Itu yang kita nak. Bila Allah bersihkan hati kita, maka di situ ada cahaya. Cahaya itulah yang menyebabkan kita boleh sabar. Sekarang tak boleh sabar. Sekarang ni kita tak sabar. Nak beratur, nak beli ayam pun, nasi ayam, nak beli nasi ayam. Nasi ayam tu sedap sikit lah agaknya, ramai orang beli, beratur. Tiba-tiba datang orang tua, potong semua. Duduk kat depan. Assalamualaikum tuan, saya nak nasi ni, nasi. Orang tua tu datang. Kita punya panas. Pakcik tak tengok ke barisan orang beratur panjang ni? Saya dah sejam dah nak beli nasi ni. Pakcik senang-senang datang tu. Pakcik tu pun tengok kan. Tengok kita kan. Pakcik tak mampu nak beli lama-lama. Pakcik nak, kalau beli lama-lama nak buang air. Nak terbuang air, tak mampu. Kan? Tak kira dah pakcik mampu tak mampu. Ini baru nak beratur panjang nak beli nasi. Kan? Beratur panjang. Orang potong queue. Orang potong queue tu pula bukan orang badan, orang sakit. Kita pun dah rasa panas saja kan. Panas saja. Ini cubaan kan. Allah gambarkan dalam Quran, wazulzilu, digoncang. Jadi macam mana nak sabar? Macam mana nak sabar? Orang buat jahat kat kita, orang buat susah kat kita, orang tak elok kat kita. Macam mana nak sabar? Satu cara nak sabar ni ialah dengan kita banyakkan zikrullah. Bila kita banyakkan zikrullah, kita mengenal Allah, kita mentauhidkan Allah, sehingga Allah memberikan cahaya. Cahaya apa? Cahaya mahabbatullah, sayang ke Allah. Cahaya apa? Cahaya kita dapat mengenal Allah. Sehingga dengan kenal pada Allah macam Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, kita boleh sabar. Baru boleh sabar. Ini baru orang potong queue kita tak sabar dah. Kan kita nak balik apa? Nak balik raya kan, nak balik raya. Jadi dah sampai kat tol. Kan dia tiba-tiba beratur panjang tau. Nak dekat-dekat dah tu, tiba-tiba ada orang potong. Nyet, dia masuk dalam kan. Kita pun horn. Pan, kita horn kan, horn. Pan. Oi, apa tak beratur gini kan? Kita belum diuji. Kan dengan kesusahan yang wazulzilu tadi. Dengan digoncang hati belum. Itu baru nak orang tu nak terkencing, nak terberak, dia potong. Dia bukan saja potong pun, nak terkencing. Sebab tu dia kata, kadang-kadang ada orang buat nak potong-potong ni kan. Kita pujuk hati kita. Oh tu dia tengah sakit perut tu, nak buang air besar, tak tahan sangat nak buang air besar, terpaksa potong. Ataupun isteri dia kat belakang, isteri nak beranak agaknya, jadi terpaksa potong. Jadi kita pujuk hati kita, sabar. Tapi sebenarnya hakikat sabar tu daripada mana? Hakikat sabar tu sebenarnya daripada hati yang kenal Allah, hati yang sayang Allah, hati yang dekat dengan Allah, takarub dengan Allah, sehingga hati itu boleh sabar dengan kesusahan yang Allah bagi. Hari ni kan, bukan mana tak tahu teorinya kena sabar, semua pakat tahu belaka. Tapi hati kita macam mana? Hati kita ni perlu kita hidupkan cahayanya. Macam mana nak hidupkan cahaya tadi? Macam mana nak hidupkan iman tadi? Tak lain tak bukan selain daripada berfikir, kena ada berzikir. Zikir, kena zikir banyak. Zikir ni lidah, hati. Jadi zikir hari ni kita lidah, lepas tu hati kan. Jadi zikir lidah hati ni zikir orang-orang ashabul yamin. Orang yang boleh berzikir lidah, hati. Itu dia ashabul yamin, orang yang di golongan kanan boleh berzikir. Al-mukarrabin pula, ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah, macam mana zikir dia? Ni hari ni saya nak beritahu sikit rahsia lah, rahsia. Ni hanya orang-orang yang melalui proses dia boleh dapat. Saya bagi tahu rahsia ni, belum tahu boleh buat, tapi kalau boleh buat, alhamdulillah. Orang ashabul yamin ni,
Bila melihat pokok, melihat sesuatu sebagainya, maka dia dah mula nampak sifat Allah, nama Allah dekat situ, kan, perbuatan af'al Allah kat situ dah nampak dah. Maka dia berkata subhanallah, alhamdulillah disebut, kan. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia sebut, lidah sebut. Itu orang yang ashabul yamin, golongan kanan, boleh tengok sesuatu, kan. Tetapi orang yang mukarrabun ataupun yang mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah ni, lidah tak sebut lagi, tapi hati dah sebut dulu. Hati dah sebut dulu. Maknanya, kan, hati dah sebut alhamdulillah, baru lidah sebut alhamdulillah. Atau orang yang mukarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah ni, hati dia hidup. Jadi dia tengok sesuatu, bila sebut subhanallah, kan, keluar subhanallah, lidah sebut subhanallah, hati dah sebut dulu subhanallah, hati dah sebut, baru lidah sebut. Ini semua perlukan kepada latihan dan tarbiyah, perlu kepada suasana, perlu kepada proses. Kita perlu faham, kan. Jadi hari ni lidah pun tak sebut, lidah pun tak sebut, otak pun tak terfikir. Kita sakit. Yang kita nampak sakit tu dulu. Yang kita nampak, kan, kritik, komen, kenapa lah sakit. Kita nampak sakit dulu. Kita tak nampak yang memberi sakit, kan. Sehingga lidah kita tak sebut pun, kan, Astaghfirullah. Agaknya sakit ni sebab apa? Sebab dosa. Astaghfirullah, kita beristighfar. Lidah tak istighfar, yang keluar, aduh, sakit. Kalau kita orang buat gitu, sakit lah. Kalau kita mula maki, celaka engkau buat aku sakit, aku terjatuh ni, engkau lah punya hal ni. Kita mula maki. Padahal yang bagi sakit tu Allah. Jadi kita tengok sakit dulu. Kan? Tak keluar pun perkataan innalillah, tak keluar perkataan masya Allah dan sebagainya, tak keluar. Jadi orang ashabul yamin, bila berlaku sesuatu, keluar kat lidah dia, kan, innalillah, kan, subhanallah, keluar lidah sebut dulu. Hati tak ada rasa apa-apa, lidah. Tetapi apabila dia mendekati Allah, maka hati dia akan cakap. Bila hati bercakap, lidah pun sebut. Contoh, hati kata subhanallah, dan hati sebut subhanallah, baru lidah ikut. Itu orang yang dekat dengan Allah, al-mukarrabun. Jadi sebab itulah kita lihat, apabila kita melihat ujian-ujian yang mendatang ni, yang Allah tegur. Apa Allah tegur? Kan, apakah kamu sangka kamu ni ahli syurga? Kamu sangka kamu akan masuk syurga? Kamu sangka ke kamu akan kamu ni beriman? Kamu dah beriman dah? Padahal belum datang cobaan-cobaan. Allah cuba kita. Bila Allah cuba kita, kan, kita pun sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun sebut masya Allah, subhanallah. Bila kita sebut lidah, maknanya kita dah rasa dah benda tu daripada Allah. Tetapi bila hati sebut, lidah baru sebut, maka itu al-mukarrabun. Ini satu benda yang kita nak tengah check. Kita tahu kita kat mana. Kalau dapat ancaman, dapat kesusahan, dapat kesakitan, lidah pun tak sebut, hati pun tak rasa. Yang kita nampak sakit aja, yang kita nampak susah aja, yang kita nampak, kan, perkara yang menyebabkan kita menderita saja. Kita nampak, kan, mungkin nampak kesusahan tu, kita tak nampak, tak rasa, kan, daripada Allah. Itu, kan, orang-orang yang tak termasuk lagi ashabul yamin, terputus lagi. Dia mungkin duduk tengah-tengah lagi, antara kiri dengan kanan, ashabul shimal, ashabul yamin. Dia tengah-tengah, mungkin belum lagi. Jadi sebab tu kita nak kena tengok bagaimana Allah gambarkan kepada kita. Tabiat jalan ni memang susah. Allah akan uji kita. Nak buat sesuatu bukan senang. Saya perhatilah, tak maaf, saya perhati tengok, bila kami mulakan ladang, Allah uji banyak masalah, kan. Masalah air, sekarang ni masalah air, masalah HR, human resource,
masalah keuangan juga, macam-macam masalah lah. Macam-macam masalah. Tetapi bila kita melihat masalah itu masalah, maka kita tidak akan ada kekuatan. Sebab kita nampak masalah aja, yang susah aja. Bergaduh sama-sama, kita sama-sama buat kerja ni, bergaduh. Contoh kita datang, ada sahabat-sahabat kita relawan datang daripada luar negeri lah. Maknanya bukan luar negara tu, luar negeri, daripada utara, selatan, tempat lain lah, datang ke Melaka contoh kan. Lepas tu dia kata, "Ustaz, saya boleh buat sekian-sekian." Dia pun buat. Padahal benda tu telah dibuat oleh staff-staff yang ada kat sini juga kan. Jadi bila dia buat tu, tiba-tiba dia buat tu lain daripada yang dirancang. Lepas tu dia buat separuh jalan tak, tak habis. Jadi yang nak habiskan siapa? Yang nak habiskan staff yang ada kat sini tu kan. Staff yang ada kat sini nak kena habiskan tu. Jadi staff tu pun komplain, aku tak tahu nak buat benda macam ni, tiba-tiba buat separuh jalan contoh kan. Lepas tu dah bergaduh, pandai cakap, banyak cakap, tapi lepas tu buatnya tak habis contohnya kan, macam itu. Tu daripada sudut masalah kemanusiaan pula, hubungan manusia kan. Lepas tu masalah teknikal pula, perbezaan pandangan, masalah sangka-sangka, macam-macam masalah. Sampailah kan masalah tu terbawa-bawa ke dalam perbincangan. Ada pula yang tukang jadi namimahnya, orang yang tukang kat enam ni, yang tu meracun lagi ni, sampai kan dia kata tak payah pergilah, RK tu banyak masalah kan, tak payah pergilah, ada sekian-sekian macam-macam. Maka kita pun terpengaruh, tak pergi, tak datang, tak pergi. Ada pula yang jenis tu pun ada juga. Jadi kita lihat memang Allah uji kita macam-macam masalah, semua masalah. Tetapi kalau kita melihat masalah itu sebagai masalah, maka kita ni akan bermasalah. Tapi kita melihat masalah ni bukan masalah. Masalah ni adalah sebagai satu cara Allah nak tarbiyah kita, nak tingkatkan diri kita, nak matangkan diri kita, nak bagi satu pelajaran baru pada diri kita. Kalau kita buat semua elok aja, tak belajar kita kan. Malahan Allah SWT memberikan sesuatu itu sebagai ujian tadi, supaya Allah nak hapuskan dosa kita. Sampai peringkat Allah hapuskan dosa kita. Nampak macam susah, tapi rupanya ada banyak kebaikan. Tapi hari ni kita tak perasan, kita ingat itulah masalah. Jadi sebab tu, di mana kita akan melihat masalah tu sebagai ujian, masalah tu sebagai satu jalan untuk kita mematangkan diri kita, meningkatkan diri kita. Di mana kita akan nampak? Apabila hati itu ada ketenangan, toma'ninah, tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Jadi sebab itulah, sebelum kita bincang tabiat apa ni, kita kata jalan Rasul ni, jalan dakwah ni, kita kena tengok hati kita dulu. Sebab tu Allah soal, kamu sangka kamu masuk syurga? Tu soalan kan? Kamu sangka kamu dah beriman? Kan Allah tanya soalan tu kan? Rupa-rupanya kamu ni belum diuji lagi. Kamu ni belum dicoba lagi, belum mendapat lagi satu tapisan filter, contohnya macam itu kan. Jadi bila Allah bertanya begitu, maknanya soalan-soalan itulah yang perlu kita faham dan jawab. Jadi bagi kita melihat contoh terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam doa dia, bagaimana Nabi mula-mula sekali ada masalah. Ini kita tengok solusi kita kan. Mula-mula ada masalah. Apa masalah? Tak kira lah masalah apa pun. Tak kira. Ada masalah. Maka bila dapat masalah tu, kan, kita berhadapan masalah, mula-mula sekali nak kena tengok iman kita dulu. Sabar. Mula-mula nak kena sabar dulu. Tengok tu, jangan melatah dulu. Tenang, toma'ninah dengan Allah. Ada masalah. Jadi bila ada masalah tu, yang pertama sekali kan, hati kita nak rasa rendah diri ke Allah. Ya Allah, Engkaulah Al-Jalal, Engkau yang maha menguasai, Al-Jabar, Al-Qawi. Aku tak nak masalah ni, aku tak mau, aku ancaman sebagainya, tapi Engkau bagi. Allah bagi. Jadi yang pertama sekali nak rasa bahawa ini semua daripada Allah. Maka yang pertama, kita rendah diri ke Allah. Allah bagi masalah supaya kita rendah diri pada dia. Bukan supaya kita komplain. Bukan supaya kita komen-komen.
Bukan supaya kita salahkan orang. Bukan supaya kita putus asa. Bukan supaya kita ni kecewa. Lari, keluar. Kenapa masalah? Banyak sangat masalah ni. Ini tempat masalah ni. Sampai kan, kita pula cakap ke orang, tak payahlah buat ni, tak payahlah buat ni. Kenapa? Buat ni semua masalah ni. Tempat masalah. Ini semua masalah. Jadi kita lihat masalah yang Allah bagi, ujian yang Allah bagi, nombor satu, kita nak rasa kelemahan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Mula-mula sekali dalam doa dia yang kita bacakan tadi kan. Doa Nabi SAW apa dia? Doa Nabi mula-mula sekali, Nabi kata, Ya Allah, aku nak mengadu kat engkau. Nombor satu Nabi kata, aku nak mengadu kat engkau, Ya Allah. Apa yang ngadunya? Ya Allah, sungguh-sungguhnya aku ni lemah, aku tak daya, aku tak mampu, Ya Allah. Aku serba kekurangan, Ya Allah, untuk berhadapan dengan masalah ni. Kalau Nabi tadi berhadapan dengan kezaliman manusia. Manusia buat zalim. Jadi tak mampu, Ya Allah. Tak mampu, Ya Allah. Nombor satu, Nabi mengaku ketidakmampuan dia dulu. Sebab ada masalah kan. Ada ujian kan. Kemudian bila dia tidak mampu, kemudian selepas itu, dia pun cakap, Ya Allah, engkaulah Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi kan. Jadi puji Allah. Sebab kita tak mampu, hanya Allah yang maha pengasih penyayang. Jadi bila Allah maha pengasih penyayang, sudah tentulah kan Allah akan tolong kita. Kemudian kan kita cakap, Nabi sebut apa? Siapa lagi kah engkau nak serah aku, Ya Allah? Kan? Kalau tu orang berbaling dia, buat macam-macam, hina dia, cela dia kan. Masa dia Taif kan contohnya kan. Jadi aku tak peduli. Engkau bagi aku susah ke, engkau bagi aku senang ke, apa pun yang engkau bagi, Ya Allah, yang aku bimbang, yang aku takut murka engkau. Nampak? Rendah diri Nabi ni. Kan? Celah Allah bagi masalah, tiba-tiba kita komen. Tak ke mengundang murka Allah? Allah bagi masalah, tiba-tiba kita dalam keadaan yang kritik Allah pula. Kita tak puas hati dengan Allah pula. Kan masalah. So, Ya Allah, engkau nak serahkan aku pada siapa pun, musuh ke, engkau nak serahkan apa pun. Ya Allah, aku tak kisah. Ni Nabi doa ni. Aku tak kisah, tak apa, asalkan kau tak murka kat aku. Jadi tengok masalah. Orang beriman tengok masalah, bukan dia nampak masalah. Dia nampak, oh, Ya Allah, janganlah sampai engkau murka kat aku. Jangan sampai masalah menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah. Tengok Dajjal keluar, tentera dia keluar. Tentera Dajjal keluar. Buat, tangkap. Dia tak nampak tangkapan tu, tak nampak susah tu, tak nampak benda tu. Dia nampak yang menjadikan, yang memberikan ujian dari tu Allah. Maka kata, Ya Allah, aku reda, aku sabar, aku reda. Ya Allah, yang penting janganlah engkau murka kat aku. Ni Nabi ajar kita nak berhadapan dengan kesusahan tadi tu. Maka Nabi pun kata, Ya Allah, aku tak kisah siapa kau nak serahkan, siapa lagi yang kau nak serahkan aku, Ya Allah, kepada musuh-musuh aku ke, ataupun kepada yang dekat dengan kau ya ke, Ya Allah, aku tak peduli, kata Nabi. Aku tak peduli, yang penting asalkan engkau tak murka dengan aku, engkau tak marah kat aku, macam itu. Jadi lepas tu Nabi berkata, bila cakap macam tu, maknanya tentulah ada kelemahan diri kita kan. Kita bilang, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah, ampunkanlah aku. Jadi bila tengok masalah, kita pun minta ampun. Kenapa? Mungkin masalah tu datang daripada kafarah dosa kita. Dosa kita. Dosa kita menyebabkan Allah bagi. Allah tak zalim, kita yang zalim diri kita sendiri. Nabi kata apa? Aku minta ampun, Ya Allah. Aku yakin kau lah maha pengampun. Keampunan kau luas, tak terhingga. Jadi iman tu, masalah tu meningkatkan iman. Masalah tu meningkatkan kita punya kekuatan. Bukannya masalah tu makin lemahkan kita. Makin jauh, tak payahlah, jauh lah, tak payahlah, susah macam ni. Payahlah nak ni, contoh kan. Kita tengok, susah. Itu kalau kita berhadapan dengan orang lain. Kalau dengan Dajjal, dengan tentera Dajjal, kena tangkap. Kenapa? Alah, takut. Lepas tu kita kata, tak apalah tuan, saya tak buat dah. Saya tak ikut dah. Gerakan akhir zaman ni, saya tak ikut dah. Gerakan saya tak apalah, saya akan jadi ikut arus lah. Saya ikut arus. Saya berjanji saya ikut arus. Tak ni dah. Macam tu kan.
Sebab apa? Kita melihat ujian tu, masalah tu sebagai masalah. Kita nampak masalah tu, di sebalik masalah tu, ada Al-Latif, sifat Allah yang maha halus, ada kekuatan. Apa kekuatannya? Kita pun kata, Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tak nak engkau murka. Ya Allah, ampunkanlah aku. Itu semua kekuatan. Kemudian di situlah kita lihat bagaimana Nabi kata, tengok apa yang Nabi sebut kan. Kepadamu lah ya Allah, aku serahkan seluruh diri aku. Jadi bila tengok masalah ni, jangan rasa kita terror. Kitalah yang buat ni, kita yang boleh selesaikan. Tak, aku serahkan pada engkau ya Allah. Aku serahkan pada engkau ya Allah, engkau yang maha kuat. Tolonglah. Macam itu. Kemudian aku serah pada engkau ya Allah, sehingga engkau redha kat aku. Yang penting kau redha ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang berdaya upaya illa billah, melainkan Allah. Jadi kita lihat Nabi ajar kita ni doa ketika Nabi Taif kan, ketika Nabi berhadapan dengan peristiwa Taif tu. Cukup hebat doa ni. Doa ni menunjukkan hati yang beriman pada Allah, hati yang merasai dirinya hamba, hati yang menyerah pada Allah, hati yang boleh bersabar atas asas iman, hati yang memang merasai kekuatan Allah. Sebab tu bila malaikat datang offer kat Nabi, Ya Rasulullah, izinkan aku nak terlangkupkan gunung ni, hempap semua bagi mati. Malaikat macam itu. Nabi kata apa? Tak apa, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Mereka ni tak tahu. Mudah-mudahan akan datang ni anak-anak mereka ni semua akan masuk Islam, akan beriman pada Allah. Mudah-mudahan. Jangan bunuh dia, jangan empap dia. Subhanallah. Jadi ini tadi bila kita berhadapan tabiat jalan dakwah ni, jalan tarbiyah ni, jalan jihad ni susah ke? Nabi ajar kita patah balik pada Allah. Patah balik pada Allah. Di situlah ada kekuatan. Rupanya semua masalah itu jalan Allah nak bagi kita kuat. Semua masalah tu jalan Allah, cara Allah nak tarbiyah kita. Nak tarbiyah kita. Nak melakukan mujahadah an-nafs. Nak melakukan jihad pada jiwa nafsu kita. Rupanya macam itu. Jadi sebab tu insya-Allah sebagai siri yang pertama kita cuba memperkenalkan kepada kita sama-sama bagaimana cara Rasul Salam melihat masalah tu. Macam mana dia berdoa dia tu. Doa dia tu subhanallah. Hebat Allah daripada kelemahan dan kekurangan. Maha suci Allah daripada dia menganugerahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi contoh kepada kita terbaik dalam keadaan maksima kita kata kesusahan di Taif tu pada masa itulah susah tu sehingga Nabi menunjuk pada kita macam mana cara nak berhadapan dengan masalah. Jadi rupanya masalah ni adalah sebahagian daripada kasih sayang Allah pada kita. Allah bagi kita masalah, Allah bagi kita kesusahan, rupanya itu salah satu tanda cara Allah nak tunjukkan kepada kita, dia sayang kita. Apa dia sayang kita? Maka kita pun patah balik kat dia. Kita pun patah balik ke dia. Kalau kita hidup senang, mewah, tak ada susah, tak ada payah, maka pada masa tu kita akan lupa ke Allah, lalai ke Allah, cintakan dunia. Tak teringat dah nak minta ampun ke Allah. Tak teringat dah nak kembali pada Allah. Rokok, sujud. Tak ada dah. Kenapa? Semua senang aja. Jadi rupa-rupanya kemuncak fitnah dalam tabiat di akhir zaman ini, kebangkitan Dajjal, kebangkitan tentera-tentera Dajjal ini nak menghancurkan umat. Rupanya itulah kemuncak kasih sayang Allah pada kita. Pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Muhammad akan bangkit kerana mereka patah balik iman mereka, patah balik penyerahan mereka, patah balik segala apa yang ada kekuatan kepada Allah, maka Allah akan bantu. Jadi sebab tu kita nak tengok, ini Dajjal nak datang, kalau tak kita takut. Bill Gates dah sebut dah, kita melihat akan ada satu lagi penyakit contagion dia akan bermula di Belgium, di Eropah, akan berkembang sehingga menyebabkan 1 bilion mati disebut.
1 bilion akan mati. Minima 1 bilion. Jadi kita akan berhadapan dengan satu jenis penyakit yang lebih kuat, lebih hebat. Kan, ramai pakat ambil senjata biologi pun kena, senjata chemical pun kena, senjata sihir pun kena. Kan? Nanti saya akan tunjuk, saya akan cuba uploadkan lah kalau boleh. Kalau boleh lah ke dalam Telegram kot. Saya boleh send ke Telegram. Send ke FB nanti kena block. Kan, video tu. Mungkin saya send ke Telegram ni. Telegram Sisi dan sebagainya. Ataupun Telegram Minda Ustaz Nur Azman. Saya akan hantar ke situ. Tengok video ni. Ini dia sebut dah. Sebut. Betul tak betul tu belakang kira. Kan? Dia ada fakta-fakta dia. Jadi tak jadilah. Maksudnya bukan betul tak betul. Jadi tak jadi belakang kira sebab tu izin Allah. Tapi nak sebut kat sini. Apa pun yang berlaku, rupa-rupanya setiap masalah, setiap kesusahan, setiap penderitaan, setiap kesakitan yang kita hadapi, semua itu adalah tanda sayang Allah pada kita. Allah nak didik kita. Allah nak tingkatkan kita. Allah nak matangkan kita. Allah nak jadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Kerana kita boleh belajar banyak perkara daripada kesusahan-kesusahan itu. Ini perkara yang kita nak kena rasa lah, insya-Allah pada tengah hari ini kita nak belajar tabiat berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung nanti. Kalau ada kesempatan kita sambung. Saya akan insya-Allah cuba tengok contoh-contoh pula. Kita akan tengok macam mana tabiat-tabiat tadi sampailah kita tengok contoh-contoh kisah-kisah. Kisah macam mana bermulanya tribulasi di dunia ni, kalau mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran, ialah bermula dengan Habil dan Qabil. Habil dan Qabil bermula kat situ. Kan dah bermulanya tribulasi. Kita mulakan tabiat susah. Bergaduh sampai mati. Kan, jadi lepas tu kemudian lain-lain sampailah ke zaman kita ni. InsyaAllah kita akan cuba tengok contoh-contoh. Dan daripada contoh-contoh tu mudah-mudahan kita boleh belajar lah. Jadi besok kita berdepan dengan kesusahan, mudah-mudahan kita dah ada model, ada role model, ada contoh, supaya mudah-mudahan Allah beri kekuatan bagi kita, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Selagi-lagi saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabiah sekalian. Sepatutnya kita mula awal tapi tertangguh. Saya minta maaf kerana kami berhadapan dengan masalah air. Masalah air di bulan kasih ini, kita dah buat telaga pun, tapi masih tak cukup airnya. Allah izin, semua Allah izin, dan kita kena ikhtiarkan untuk cuba dapatkan air Melaka masuk. Tapi masalah air Melaka ni ada masalah teknikal. Saya hajat, kalau boleh mintalah tuan-tuan, perempuan sekalian doa supaya mudah-mudahan kami yang ada kat sini ni boleh istiqamah dengan sabar, istiqamah dengan ikhlas, dan kemudian boleh meningkat lagi dengan masalah-masalah yang ada ni. Dan doakanlah juga mudah-mudahan masalah ni dapat diselesaikan dengan segera, supaya perjalanan dakwah, tarbiyah dan jihad di Rimbunan Kasih ni menjadi seperti normal, insya-Allah. Sebab ada orang kata apa, Rimbunan Kasih tak ada air. Dia tak nak datang ke Rimbunan Kasih sebab tak ada air, dia kata. Adalah, kan, tak ada air, airnya bukan air yang elok sebagainya. Jadi dia melihat masalah itu masalah. Jangan melihat masalah itu masalah. Kita akan bermasalah. Tengok masalah itu sebagai kasih sayang Allah. Segala ujian Allah bagi, tanda Allah sayang kat kita. Kalau Allah tak sayang kat kita, Allah biarkan kita. Lantaklah Allah bagi dunia pada kita. Sedangkan nilai dunia ni tak lebih daripada nilai sebelah kepak nyamuk. Tak lebih daripada nilai sebelah kepak nyamuk. Jadi kita tengok bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Allah bagi dunia pada orang kafir. Allah bagi dunia pada orang yang lalai. Allah bagi dunia pada orang yang leka, yang dapat istidraj. Tapi Allah bagi susah pada orang yang beriman. Kenapa? Kerana Allah nak suruh orang beriman tu supaya dia ni dapat meningkatkan diri dia. InsyaAllah. Jadi tidak ada satu pun yang Allah bagi pada orang beriman melainkan terbaik bagi dia. Kerana Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni Al-Ghafur. Jadi insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Insya-Allah tolong doakan kami dalam perjalanan, kami nak ada perjalanan lepas ni. Mungkin 4 jam perjalanan, insya-Allah. Tolong doakanlah supaya
perjalanan tu baik sebagainya. Mudah-mudahan kita akan dapat jumpa lagi insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi, no? InsyaAllah.